Aku ni guys, kalau cerita pasal Pontianak je, dia auto remang guys, auto seram. Walaupun aku bercakap je, dia akan automatik meremang kat tengkuk aku. Aku tak tahu kenapa guys. Memang sensitif sikit nama Pontianak kat dalam. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Baru-baru ni ada satu audiens aku ni komplain guys. Dia kecil hati dengan aku. Sebab aku sebut salam satu Malaysia je. Tapi tak sebut pula salam satu Indonesia. Sebab dia ni berasal daripada Indonesia. So kat sini aku nak minta maaf atas kekilafan aku ni. So mulai hari ni aku sebut sekali salam satu Nusantara. So kira adil lah kan. So satu kawasan, satu gugusan semua dalam satu kali Nusantara tu. Okay guys. Aku minta maaf Okay guys, cerita kali ni diceritakan oleh seorang member aku ni. Seorang tokey restoran yang agak terkenal juga restoran dia ni dekat Kulai. Nama dia Jamil. Siapa yang kenal tu kenal lah. Okay. Ni nama orang sebenar je guys. Bukan rekaan. Kisah ni berlaku masa zaman dia muda remaja lagi. Masa tu umur dia baru je 22 tahun. Masa dia meniaga bengkel, partner dengan seorang brother ni yang berumur lebih tua daripada dia 11 tahun. Yang dia panggil Abang Adi. Sebelum aku nak sambung cerita ni guys, seperti biasa korang kena bantu aku. Like, subscribe dan share channel aku ni guys. Jangan lupa tekan loceng tu sekali kalau korang nak terima notifikasi daripada channel aku ni. Daripada channel Anas Rahmat ni guys. Okay, tak payah simbang panjang-panjang lagi. Okay, jom kita sambung je dengan cerita ni guys. Kisahnya macam ni. Abang Adi ni, dia ada geng-geng komplot dia yang suka collect benda-benda mistik ni. Antaranya macam cincin batu permata tu, senjata-senjata lama, batu-batu unik ni dan macam-macam lagi lah. Dan benda yang paling rare sekali adalah tali gantung yang orang pernah kena dihukum gantung tu, yang kat dalam penjara tu. Kerana salah seorang daripada geng diorang ni kebetulan adalah bekas warden. So senang kata Bang Adi ni dia ada komplot-komplot geng-geng mistik dia sendirilah. Geng diorang ni kalau ikut perwatakan nampak macam biasa-biasa je. Ada di antara diorang ni mukanya pula ni nampak macam orang-orang yang alim-alim ulama lah. Alim-alim orang yang beragama lah, orang yang kuat agama senang cakap. Pakai songkok kan, pakai apa tu nama, kopiah. Ada pula jenis muka yang nampak macam berpendidikan dengan brother-brother lah. Ada 3 orang geng Abang Adi ni. Namanya Osman, Ali dan Mahat. Yang ni atas permintaan Jamil, dia minta aku rahsiakan 3 orang nama geng Abang Adi ni. Termasuklah dengan nama bomohnya sekali. Sebenarnya guys, si Jamil ni tak sangka jugalah di balik perwatakan geng-geng Abang Adi ni yang macam ni, rupa-rupanya diorang ni terlibat juga dengan aktiviti paranormal dan ngangkung nombor ekor ni. Aktiviti-aktiviti yang syirik lah senang cakap. Nak dijadikan cerita, satu hari tu diorang ni dapat tahu ada satu bomoh ni memang power dalam bidang aktiviti ngangkung ni. Korang tahu kan ngangkung tu apa kan? Cik nombor ekor lah senang cakap. So diorang ni pun usahalah mencari bomoh ni, nak dapatkan bomoh ni. So dapat tahu bomoh ni duduk dekat Parit Jawa, Parit Jawa Muar. Bomoh ni sebenarnya bukanlah orang tempatan. Dia warga Indonesia yang menetap dekat Parit Jawa. Bomoh ni memang terkenal di kalangan kaki-kaki ngangkung ni. So diorang ni pun kononnya nak cubalah nasib. So diorang ni pun berusahalah mendapatkan bomoh ni. Dan akhirnya guys, diorang ni dapat kontak bomoh ni. Deal punya deal, bomoh ni pun bagi syarat.
Kalau nak jalankan ritual ngangkung ni, bomoh ni perlukan satu kubur perempuan yang meninggal kerana melahirkan anak sulung. Dan perempuan yang meninggal tu juga mestilah anak sulung juga. Sebab itulah, kalau ikut kepercayaan setengah orang Melayu ni guys, khususnya orang Jawa, Bugis ataupun Banjar, mereka ni semua ni, diorang ni dah maklum dah, kalau ibu yang melahirkan anak sulung tu meninggal, diorang ni akan ambil pendekatan untuk jaga kawasan tempat persemadian tu sekurang-kurangnya selama seminggu. Kadang-kadang tu sampai sebulan guys, untuk elakkan kes-kes seperti orang ambil kesempatan untuk cuba ilmu ni lah. Untuk elakkan perkara-perkara macam ni. Berbalik pada cerita ngangkung tadi guys, bukan setakat kubur perempuan meninggal sebab melahirkan anak sulung je yang bomoh ni perlukan. Tapi ada lagi beberapa barang lain dan syarat juga yang dorang perlu bawa dan patuh. Ritual ni mesti dilakukan pada Khamis malam Jumaat. Tak kisahlah malam Jumaat Kliwon ke atau malam Jumaat Friday the 13 ke. Selagi dia Khamis malam Jumaat, ritual ni boleh dibuat. Untuk race nombor pada hari Ahad, yang kaki nombor mungkin faham lah, aku tak berapa faham sangat pasal nombor ekor ni. Maksudnya yang aku faham, ritual ni akan dibuat pada Khamis malam Jumaat untuk cabutan race nombor pada hari Ahad. Ini menurut kepahaman aku lah. Kalau aku salah, korang kena bantu aku betulkan. Untuk nak lakukan ritual ni guys, antara barang lain yang diperlukan macam buluh sepanjang 7 kaki guys. Lepas tu ruas tengahnya pula ni kena ditebuk. So buluh tu jadi macam bentuk pipe lah, macam straw. Kira ada buluh, dalamnya lohong kosong. Lepas tu antaranya adalah ayam jantan berwarna hitam. Tak kisahlah kaki dia warna kuning ke biru ke, janji bulu ayam jantan tu colour dia hitam semuanya. Satu colour solid warna hitam. Antaranya lagi pula tu kemenyan. Tapi sebaik-baiknya kemenyan warna merah ni. Tapi memandangkan kemenyan merah ni memang agak susah nak dapat. Kemenyan putih tu pun dah kira okey dah. Selain tu juga, diorang ni kena bawa botol susu yang telah digunakan. Siap ada susunya sekali dalam tu. Bunyinya macam kelakar guys, macam klise bawa botol susu. Tapi nanti aku ceritakanlah apa fungsi botol susu ni. Selain daripada tu, 3 getah dan lilin. Antara syarat lainnya pula tu, 5 orang je yang dibenarkan untuk turut serta dalam ritual ni, termasuk bomoh tu. So nak tak nak, Jamil ni tak dapatlah ikut. So yang pergi masa tu ialah Abang Adi, Osman, Ali, Mahat dan bomoh tu. So totalnya 5 orang. So bila dah tahu barang dan syarat-syarat yang diperlukan bomoh ni, bermulalah kerja diorang ni mencari kubur wanita yang meninggal akibat bersalin anak sulung ni. Cari. Akhirnya ada kabar berita daripada seorang ni. Dia kata ada seorang wanita ni meninggal sebab bersalin anak sulung yang lokasinya terletak dekat Batu Pahat. Lokasi spesifik ni aku pun tak tahu sebab Jamil tak bagi tahu. 2 minggu jugalah diorang ni usaha mencari kubur ni. So bila dah tahu, bergegaslah diorang ni kontak bomoh ni dan setting untuk pergi ke Batu Pahat, tempat lokasi kubur tu. Masa ni Jamil memang tak ikut lah. Cuma partner dia tu, Abang Adi tu, dan kawan-kawan dia je yang pergi. Jamil ni hanya bantu siap-siapkan barang yang diperlukan je. Selebihnya memang partner dia lah yang akan uruskan dengan kawan-kawan dia yang lain. Sampai-sampai kat tanah perkuburan tu, dilihat rupa-rupanya jenazah ibu dan anaknya ni ditanam berasingan. So senang cakap ada 2 liang lahat lah. Satu kubur si ibu dan satu kubur si anak ni. Setelah diorang ni pastikan memang itulah kubur yang diorang cari, ritual ngangkung itu pun bermula. Bomoh ni minta Osman ni bentangkan tikar dan hidupkan lilin. So selesai je Osman bentangkan tikar dan hidupkan lilin tu dan letakkan betul-betul dekat tengah kubur tu, di antara kubur wanita tu dengan anak dia. Lepas tu bomoh tu minta diorang ni duduk sementara bomoh tu bacakan mantra. Mantra macam mana tu aku tak pastilah apa ayat yang dia baca. Habis dia baca mantra tu, dengan tiba-tiba angin ni guys bertiup kencang. Masa ni diorang ni dah mula panik dah. Yang peliknya, walaupun angin tu bertiup kencang, tapi api lilin yang dipasang tu tak mati guys.
Masa ni 4 sekawan tu dah mula rasa tak sedap hati dah. Mula seriau dah. Bila Bomoh ni melihatkan 4 sekawan ni dah mula tak senang duduk, dengan lancang Bomoh ni pun berkata, Apa yang kamu risau sangat ni? Cuma angin je. Lilin pun tak mati. Kamu ni semua ni bacul. Lagipun, aku kan ada di sini. Mana bisa ada yang berani mengganggu kamu? Cakap Bomoh ni dalam logat Indonesia. Aku mentam je lah logat Indonesia tu. Jadi tak jadi aku tak pastilah. Okey. Bila 4 sekawan ni mendengarkan Bomoh tu cakap macam tu, diorang ni pun dah mula yakin lah dengan kehebatan Bomoh ni. So diorang ni pun cubalah tenangkan diri kan, sambil menunggu apa yang akan berlaku seterusnya. Angin dah mula berhenti dah. Dengan tiba-tiba kedengaran suara perempuan mengilai. Kejap-kejap kuat, kejap-kejap pelan. Sekali lagi Bomoh tu ingatkan dekat diorang ni, Kamu ni semua enggak perlu risau. Ini urusan aku. Biar aku selesain. Kamu diam-diam saja di sini. dalam tengah Bomoh ni bercakap, diorang ni dah boleh nampak satu sosok tubuh. Pontianak guys, menjelma. Pontianak. Aduh, aku kalau sebut Pontianak ni tak sedap betul. Mungkin perempuan yang diseru tu datang. Dia datang guys daripada sebalik pokok. Lepas tu dia menghilang. Lepas tu dia muncul balik di sebalik pokok yang lain. Suasana masa tu tak payah cakap lah dia punya seram. Sunyi lagi. Bunyi cengkerik pun macam terhenti bila Cik Pon tu menjelma. Masa ni jantung 4 sekawan ni dah mula menggoncang macam nak pecah dah. Punyalah diorang ni takut. Kemudian Bomoh tu minta si Osman ni ambilkan ayam hitam tu, bagi kat dia. Dalam masa yang sama, disuruhnya Ali ambil buluh yang 7 kaki yang orang bawa tu. Disuruhnya cocok ke atas tanah perkuburan perempuan yang meninggal tu, yang sebab melahirkan anak sulung tu. Disuruhnya cocok buluh tu ke dalam tanah tu, sehinggalah pangkalnya tu kena pada papan yang kat dalam tanah tu. Kalau orang meninggalkan sebelum ditimbuskan akan ditutup dengan papan dulu kan. Lepas tu baru diorang timbuskan. So Bomoh tu minta si Ali ni cocok buluh tu sampailah pangkal buluh tu terkena kat papan tu, papan yang dalam tanah tu. Selesai je si Ali ni cocok buluh tu, Bomoh tu pun ambil ayam hitam tu, disembelihnya kat situ dan salurkan darah ayam yang disembelih tu terus ke dalam buluh tu. So mengalirlah darah ayam tu ke dalam buluh tu menuju ke papan yang kat dalam kubur tu. Dalam masa tengah sembelih tu, diorang ni semua boleh dengar ilayan Pontianak tu makin kuat guys. Dengan tiba-tiba si Mahat ni menjerit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil lintang pukang dia cabut lari. Abang Adi ni pun yang kebetulan duduk dekat sebelah si Mahat ni tak pasti kenapa si Mahat ni cabut lari tiba-tiba ni. So mungkin dia takut agaknya. Ni bisik hati Abang Adi. Yang lain-lain masih stay lagi masa tu. So Bomoh tu pun cakaplah kat diorang ni, Yang lari tu biar saja. Kita teruskan aja benda ini. so tinggallah mereka bertiga ni dengan Bomoh tu untuk teruskan ritual ni. Bunyi ilayan Pontianak tu guys makin lama makin kuat. Tak lama lepas tu kedengaran bunyi baby pula merengek-rengek menangis. Sudah. Kalau tadi bunyi suara mengilai je, kali ni datang dengan package pula dengan bunyi baby. Dengan tiba-tiba si Osman pula cabut lari sambil jerit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So yang tinggal masa tu tinggallah Abang Adi, Ali dengan Bomoh tu je. Tinggal 3 orang je. Masa ni Abang Adi dengan Ali tengok muka sama sendiri je. Diorang ni dah mula tak sedap hati dah, sama ada nak ikut lari ataupun nak stay. Dalam fikiran Abang Adi ni, diorang pun dah buat kerja separuh jalan guys. So rugilah kalau dia nak lari. Alang-alang nak buat, biar sampai habis. Lagipun Bomoh tu pun tak lari. Buat apa nak takut? Abang Adi ni memang sebenarnya dia yakin sangat dengan kehebatan Bomoh ni.
Yelah, mana tak yakin kan, Bomoh ni nampak tenang je, relax je. Yang si Ali pula, dia cuma ikut Abang Adi je. Kalau Abang Adi kata cabut time tu, memang dia pun cabut sama lah. Memang dia pun tak tunggu. Bila Bomoh tu nampaknya Abang Adi dengan Ali je yang tinggal, Bomoh tu pesan lagi guys. Kamu tenang aja. Yang pergi, biar pergi. Kita teruskan aja. Dalam masa yang sama, kedengaran bunyi mengilai tu makin lama memang betul-betul menggila. Disulang pula dengan bunyi baby yang menangis tu. Lepas tu si Bomoh ni mintalah Abang Adi ni ambil botol susu yang diorang bawa. Dia suruh Abang Adi ni cocoh kat batu nisan kat bahagian kubur bayi tu. Kat nisan bahagian kepala guys. Abang Adi pun terus buat je, ikut je apa kata Bomoh tu. Dengan tak semena-mena bunyi bayi yang menangis tadi tu terus berhenti, terus diam. Dalam masa yang sama juga, dia pun tolehlah ke arah Ali. Rupa-rupanya dia nampak Ali pun cabut lari juga. Tak pasti kenapa Ali pun cabut lari. So tinggallah Abang Adi ni dengan Bomoh tu berdua je kat lokasi tu. Kawan-kawan yang lain dah cabut lari dah. Masa tu Abang Adi ni pun memang tak tahulah sama ada kawan dia ni lari ke kereta ke ataupun lain entah ke mana. Abang Adi tekad je masa tu. Dia nak teruskan juga walaupun apa pun yang terjadi. Kira gentle juga ni Abang Adi ni. Sekarang ni yang tinggal cuma Abang Adi dengan Bomoh tu je. Bomoh tu pun teruskan je ritual dia. Dan Abang Adi pula masih lagi pegang botol susu tu sambil cocoh kat batu nisan bayi tu. Abang Adi ni betul-betul fokus dengan apa yang dia buat. Mata dia ni hanya fokus pada botol susu tu dengan batu nisan je. Bila lama sangat dia fokus kat batu nisan tu, dia tak dengar apa-apa arahan daripada Bomoh tu lagi tu. Bila dah tak dengar apa-apa arahan daripada Bomoh tu, dia pun tolehlah ke arah Bomoh tu. Sebenarnya dia nak tanya apa lagi yang perlu dibuat ni. Takkan cocoh macam tu je. Bila dia toleh ke arah Bomoh tu guys, rupa-rupanya tinggal Abang Adi seorang je kat kubur tu. Bomoh tu pun dah hilang dah. Dah cabut lari juga dah. Allahu Akbar, aduai. So apa lagi guys, bila melihatkan Bomoh yang power tu pun dah cabut, Abang Adi pun cabut samalah. Takkan nak tunggu lagi kan. Kelam kabut lah dia lari menuju ke tempat dia parking kereta. Sampai je kat tempat parking kereta, rupa-rupanya kawan-kawan dia tu dengan Bomoh tu semua ada kat situ. Teruslah Abang Adi ni tanya, kenapa korang cabut lari? Rupa-rupanya guys, semua orang, semua kawan-kawan dia tu kena benda yang sama. Kata diorang ni, ada Pontianak datang betul-betul depan mata dia. Lepas tu Pontianak tu nak cekik diorang ni guys. So bila dah terasa diri tu nak dicekik, teruslah diorang ni cabut. Yang Bomoh tu pula, dia ni kena lain sikit. Siap Pontianak tu bertenggek kat bahu dia. Lepas tu dia cakarnya leher Bomoh tu. Dia cakarnya leher Bomoh tu. Memang luka lah kat leher Bomoh tu. Kiri kanan kan leher Bomoh tu luka akibat kena cakar dengan Pontianak ni. So Abang Adi ni pun tanya lagi dekat kawan-kawan dia ni, kenapa korang tak cabut je? Kenapa korang masih ada kat sini? Korang tunggu aku ke? Si Osman ni terus jawab, memanglah kena tunggu kau, sebab kunci kereta kan pada kau. Nasib baiklah kunci kereta pada Abang Adi. Kalau tak, awal-awal lagi dah diorang ni cabut tinggalkan Abang Adi dengan Bomoh tu kat kubur. So itulah kali terakhir diorang ni semua ni pergi ngangkung. Tobat dah diorang ni. Diorang dah tak nak pergi lagi, dah tak nak lagi buat acara-acara benda-benda ngangkung ni. Sebab nasib baik malam tu diorang ni tak hilang nyawa. Yelah, manalah tahu kan tengah-tengah berlari tersadung apa-apa, terpacak badan dengan batu nisan ke, terpacak apa kayu kat perut ke, kepala tergantuk ke, kan? Dah satu hal. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Aku ni guys, kalau cerita pasal Pontianak je, dia auto remang guys, auto seram. Walaupun aku bercakap je, dia akan automatik meremang kat tengkuk aku. Aku tak tahu kenapa guys. Memang sensitif sikit nama Pontianak kat dalam studio aku ni. Setiap kali aku cerita, aku sebut nama dia je, aku akan meremang. Okey, tutup cerita pasal dia. Okey guys, sebenarnya cerita ni
ada kelakarnya juga. Walaupun ada part yang seram, tapi ada kelakarnya juga. Yang kelakar ni bila diorang ni cabut lari sorang-sorang. Kau bayang kan member kau lari sorang-sorang hilang kan, yang tinggal kau, ujung-ujung kau sorang tinggal. Nak jadi apa kan? Bomoh yang power tu pun ujungnya lari juga. Tapi yelah kan, nak kena cekik dengan Pontianak kan. Kalau kena kat aku pun memang tak tunggu, cabut lari je. Apa pun guys, aku nak nasihatkan sikit lah. Sikit je kali ni, sikit je. Aku bukanlah nak judge korang ni yang suka ngangkung ni. Tapi aku mohon jasa baik korang, tolonglah elakkan perkara-perkara yang kurafat ni guys. Korang sendiri boleh faham, kalau berurusan dengan setan ni, tak mungkin tak ada yang mudaratnya. Kalau tak kena time tu, lambat laun akan datang juga mudaratnya. So kalau korang nak kaya, Usahalah dengan cara yang betul dan halal. Usahalah dengan cara yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Aku yakin korang akan rasa lebih nikmatnya nanti kalau rezeki tu berkat, InsyaAllah. Okay guys, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Terima kasih pada Jamil atas perkongsian cerita kau yang menarik ni. Sebelum aku nak tamatkan Malam Mistik kali ni, seperti biasa guys, yang mana belum subscribe channel aku ni, bantu aku tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng. Benda ni semua ni gratis je kalau kata orang Indonesia. Okay, sehingga kita jumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang. Korang jaga diri baik-baik. Aku sayang korang. Betul, aku tak bohong, aku sayang korang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.